Okey, selamat datang semua. Hari ini kita mulakan dengan analisis kita mingguan untuk bulan 1 adalah kiranya minggu yang keempat. Tak silap saya. Betul, minggu yang keempat untuk bulan 1 ni. Okey, mari kita mulakan analisis kita yang pertama. First kali, siapa nak follow saya boleh follow saya di TradingView. Ini saya banyak share analisis saya dekat sini. Apa-apa hint semua saya akan share sini. Tak kira lah dalam cryptocurrency ke, commodity ataupun stok. Tak kira stok Malaysia ataupun stok US, saya akan ada share juga dalam ni. So sekali dalam ni saya akan up to date. Memang agak kerap. So nak apa-apa nak follow, nak tahu perkembangan yang terkini, follow saya di TradingView lah. Di type nama saya di Trend Titan. Nanti akan jumpa lah. Okay. Saya dekat TradingView saya dah 4 tahun, tapi saya jarang post. So sekarang ni baru saya macam serius untuk nak buat dekat sini. Sebab sini macam agak menarik lah untuk kita nak share analisis. Okay. Mari kita mulakan. Yang pertama, first kali kalau kita nak mulakan, kita kena tengok dulu kalender di Forex Factory. Apa yang menarik untuk dalam minggu ni, 21 hingga ke 26 hari bulan ya. Kita tengok. First kali hari Senin tak ada apa-apa untuk esok. Hari Selasa yang ada big impact adalah JPY, iaitu dia punya monetary policy dia. Kita tak tahu jangkaan dia berapa persen. Okay. Hari Rabu kita ada banyak flash service sahaja. Kecuali ada hari Rabu ni, hari yang menarik, iaitu BOC rate statement overnight rate daripada hari Rabu, iaitu CAD punya overnight rate. Dan hari Khamis kita ada juga yang menarik, iaitu main refinancing rate daripada Euro. Okey, so apa yang kita boleh perhatikan dekat sini, bagi saya ini agak menarik, tapi saya tak selalu pandang sangat JPY ni lah. Selalunya dia akan biasa saja. Tapi saya akan perhatikan adalah CAD dengan Euro ni. Okey, CAD ni bagi saya dia pergerakan dia memang kalau rate statement ni memang agak boleh nak pergi 250 pip tu memang boleh lah sangat lah. Euro ni main refinance rate pun agak menarik. Dia boleh pergi pun setakat dalam 200 pip saja. Tapi agak menarik juga sebenarnya. Tapi cuma pergerakan dia agak perlahan berbanding dengan CAD lah. CAD ni kalau sekali dia pergi, dia akan laju lah untuk kalau setiap kali news. Euro ni dia agak slow sikit, tapi kita boleh untuk buat swing. Okay, so kita perhatikan USD. USD adalah mata wang utama. Kita kena perhatikan juga, kalau ikutkan overnight rate untuk CAD ni, dia maintain, dia target. Dan EU pun dia target pun maintain 4.50%. Okay, so kalau kita tengok USD sekarang ni, flash manager per packet dia bersangkut paut dengan CAD waktu yang sama 10.45. Okay, kalau berlawanan antara dua ni, so makna UCAD kita boleh target. Okay, UCAD pair kita boleh target lah. Kalau ikutkan ni, dia akan maintain. Ikutkan AU, kalau ikutkan data yang saya tengok kat sini, dia agak melemah. Dan pada hari Khamis pun data dia advance GDP dengan employment claim dia pun agak melemah. So kemungkinan pada minggu ini USD akan melemah. Itu jangkaan saya sahaja. Bermakna kalau jangkaan saya USD ni melemah, CAD ni menguat, makna UCAD akan turun. CAD yang lain kita akan boleh target untuk long position. So USD kita boleh target untuk short position. Sama juga dengan EU. Kita boleh target EU maksudnya Euro USD kita boleh target untuk long position. Okay, kita boleh perhatikan lah. Hari Jumaat AUD ada bank holiday, mana Jumaat dia akan pergerakan slow untuk AUD. Okay, kita tengok kejap trading economic. So berkenaan tadi EU, dia interest rate dia tadi 4.5, dia jangka pun 4.5. Okey, kalau dia akan maintain, okey,
Tak ada, mungkin spike tu takkan berlaku terus, so dia mungkin akan bermain-main dulu belum naikkan. Kecuali kalau dia naik ke 5.0, maknanya dia naik 0.5 point, yes, mungkin dia akan terus pancut satu candle yang panjang. Okay, inflation rate dia adalah 2.9, so maknanya agak tinggi juga berbanding yang sebelum ni. Full year saya dah 2.4, maknanya Disember 2023 tahun lepas 2.9, naik daripada 2.4. Jika keadaan macam ini, saya tak pasti untuk euro. Kemungkinan saya kalau dia nak menurunkan, tapi keikutan tak berapa jauh sangat, highest pun paling tinggi pun 10, so setakat 0.5 berapa ni, so mungkin saya rasa lah jangkaan saya adalah dia akan maintain rate 4.5 dengan keadaan yang sekarang lah. Saya rasa maintain, dia takkan naik 5.0. Itu jangkaan saya. Nak menurun tu saya mungkin tak, sebab inflasi dia meningkat. Okay, jangkaan saya adalah menurun. So kita tengok pada Canada pula. Canada dia punya interest rate 5.0, jangkaan dia pun 5 juga untuk yang kuartal yang akan datang ni. So yang ini adalah Disember 2023. Inflasi dia adalah 3.4, naik sebanyak 0.3 point. Jangkaan saya pun tak berapa tinggi, so kemungkinan saya adalah interest rate dia akan maintain juga 5. Dia takkan naik 0.5 sebanyak 5.5%. Saya tak jangka naik, so saya rasa dia akan maintain jugalah interest rate untuk CAD ni. Okay, so kita dah boleh pergi ke hidden view. Okay, so permulaan kita adalah, yang pertama kita mesti kena tengok dengan index. So index tu paling penting untuk indikator kita hala tuju sesuatu mata wang, lagi relate dengan USD. Okay, pertama sekali kita akan tengok USD index, iaitu DXY. So ini jangkaan saya daripada minggu lepas. Jangkaan saya memang ikutkan USD akan melemah. So seperti jangkaan saya tadi, pada kita tengok tadi daripada Forex Factory, dia akan melemah. So kemungkinan saya itu adalah hari Rabu Khamis. Bermakna hari Isnin Selasa, jangkaan saya USD kemungkinan dia akan pacak untuk 2 hari ini. Sebelum dia masuk zone yang ini, dia akan menurun. Okay, ini jangkaan saya. Saya masih proceed lagi dengan long position ni. So kemungkinan di sini ni sama ada dia akan turun ke zone yang ini dan naik, ataupun dia akan terus buat kenaikan terus. Bermakna dia akan main kat sini dulu sebelum news tersebut, dan dia akan tetapi jika dia buat kenaikan terus dalam zone, kemungkinan target saya kalau dia terus naik, makna dia akan buat lebih daripada zone yang kita punya ini. So kita kena berjaga-jaga. Kecuali kalau dia buat penurunan dahulu sebelum naik, kemungkinan dia akan masuk dan tinggalkan shadow satu. Itu jangkaan saya lah. Okay, itu probability saya. Tapi kita kena tengok pada hari esoknya. Okay, Isnin dan Selasa kita tengok apa dia buat. So sekarang ni jangkaan saya nampak zone dekat sini saya tak nampak untuk buy lagi. Potensi untuk buy saya tak nampak dari sini. Kalau ada pun dia ada bawah ni. Tapi tengok dulu kemungkinan apa yang dia akan buat dekat sini lah. Sebab ni agak cantik, sebab dia tutup vacuum dekat dari sini. So daily masih target, masih dalam zone ni untuk buat penurunan. Okay, kita perhatikan. Okay, bila kita dah tengok index, baru kita boleh perhatikan gold. Okay, jangkaan saya untuk gold adalah seperti ini dia akan melemah. Okay, tapi sebelum dia melemah, tapi melemah pun tak lama, sebab jangkaan saya melemah ni adalah untuk dia nak buat pullback. Saya target dalam zona ini. Ini masih proses pada minggu lepas, saya perhati saja. So sekarang ni dia dah masuk satu shadow. Kemungkinan dia akan buat penurunan, dan jika zone ini terbaik, ataupun saya target adalah zone weekly dekat sini sebelum dia nak buat korang kata apa, nak buat highest. So saya target memang dia akan sampai ke
shadow yang paling atas ni. Memang dia akan sampai. Tapi berapa lama jangkaan itu saya tak boleh. Itu adalah luar jangkaan saya. So saya sekarang ni adalah perhatikan yang mana saya boleh nampak dahulu. Tapi jangkaan panjang saya adalah yang itulah. Okey, kemungkinan USD akan melemah. Saya target dia melemah. So bersama dengan gold akan turun dulu. Apa yang kita relate tadi dengan USD akan naik. So dia akan pergi ke zon atas. Bersamaan dengan gold saya target dia menurun dulu sebab dia dah masuk zon ni. Dia sampai ke sini bersamaan dengan yang USD tadi, dia dekat zon daily untuk melakukan short, dan gold akan standby untuk melakukan long. Sama ada tu dia akan tambah ke bawah ni ataupun dia bermain dengan zon ni. Kita kena perhatikan price action dekat sini Okey, ni saya memang dah masuk sell kat sini minggu lepas. So saya tengah hold. So saya perhatikan untuk gold Okey, ini adalah gold. Siapa nak masuk boleh target cari untuk lower time frame H1 atau 30. Saya tak prefer untuk M15 dan M5 sebab dia untuk kalau long tak berapa best lah, sebab dia hanya short untuk setakat 30 pip. Okey lah, tapi kalau nak target jauh tu takut kena SL dulu. Tapi tak boleh ikut kita punya ni sebab 5 minit ke 5 minit ni untuk kita nak main short yang terlalu pendek sajalah. Untuk target panjang tu better cari lower time frame 30 minit ataupun 1 jam. Okay, alright. So minggu ni saya target AU. Okay, saya dah sebenarnya dah masuk kat dalam AU ni. Saya tengah hold. Saya dah masuk daripada bawah ni sebab minggu lepas ada CPI data daripada AUD. So dua zone ni saya dah bermain. So saya dah dua saya letak anchor dekat bawah ni untuk saya target dekat atas ni. First kali sebab apa? Satu adalah dia sedar breakout trend line, dan kedua dekat sini saya ada zone di daily. Agak cantik zone di daily. Dan daily ni dia buat BMS. Dah cantik dia buat BMS. Dan dia dah buat satu keluar out 3. So dia dah agak cantik sebenarnya. Kalau nak masuk boleh ambil 50% daripada sini. Target saya AU proceed dengan long position. So kita target dekat sini untuk minggu ni Okay, EU macam saya cakap tadi, dia akan ada satu rate, refinancing rate. So saya target kekuatan untuk EU. Saya jangkakan sebenarnya zon yang atas ni, tapi oleh kerana dia ada satu news minggu ni, so zon ni saya mungkin akan hold dahulu. Saya kena tengok price action untuk pada minggu ni pada hari Rabu. Pada hari Khamis, maaf. Sebab hari Rabu adalah cat. So saya akan perhatikan dulu. Jika dia buat kenaikan, mana zon ni daripada untuk yang hari Rabu dia akan buat penurunan. Walaupun dia membuat, orang kata apa, dia buat positifnya interest. Tapi jika ada zon ni, saya akan relate dengan zon ni lah. Okay, kita tengok UCAT sebab UCAT pun ada zone. Okay, UCAT apa kita perhatikan, kita jangka dia akan melemah Okay, so jangkaan saya seperti ini juga. Di daily dia memang sudah ada zone dan dia masuk kat sini. Ini adalah zone H4, ni adalah zone daily. So saya kecilkan sampai zone H4. Dia masuk sharp entry dekat sini sharp entry. Okay, agak cantik kat sini Macam mana saya dapat zone ni? Itu adalah advance. Okay, saya jangkakan memang dia akan menurun sampai ke sini. Sebab dia akan pergi ke paling bawah ni lah. Okay, so jangkaan saya UCAT ni akan melemah. Kemungkinan dia akan masuk dalam zone ni balik untuk buat penurunan. Dia boleh jadi probability dia akan masuk ke zone balik untuk penurunan. Okay, sebab news dia akan kemungkinan dia akan membuat satu shadow. Dia akan buat satu shadow baru dan dia akan turun. Itu jangkaan saya.
untuk yang news yang akan datang ni pada hari Rabu. Okay, kita perhatikan, kemungkinan dia akan naik balik lah. Itu jangkaan saya. Selalunya dia akan buat 2 kali. Kalau tak 2 kali pun dia buat sekali tu jalan. Tapi ada news saya jangka dia akan buat 2 kali. Okay, next pula saya akan buat untuk NZD USD. NZD USD ni agak menarik. Dia pun tengah main dalam zone. Okey, jangkaan saya sebab dia pun dekat daily di mana ada zone ni pun saya dah perhatikan. Saya dah masuk juga dekat bawah ni satu. Dengan tengah-tengah ni satu saya dah masuk 2 anchor. Saya akan menunggu lagi untuk saya nak masukkan layer lagi. Okey, first kali dia buat BMS cantik dekat sini, BMS di daily. Kenapa dia buat BMS sampai sini? Bila dia buat BMS lebih daripada sampai zone S2, dia akan pergi ke bawah, memang akan terlajak sikit. Kecuali dia buat BMS di S1, baru dia akan main dalam sini. Tapi dia oleh kerana dia tutup di S2, so mana dia akan main. So sebab tu saya berani saya letak anchor dekat bawah ni. Anchor paling besar saya letak bawah ni. Okay, kedua reason saya adalah apa yang kita nampak ni, dia dah breakout trend line. So dia dah breakout trend line, cantik. Walaupun dia breakout dia tak naik, tapi dia masih bermain di dalam zone. Jangkaan saya sampai ke sini. Sebab apa? Apa yang kalau kita tahu, yang kita nampak sini, selalunya dia akan drop base drop. So selalunya drop base drop, apa yang kita perasan, dia akan selalu mainkan macam ni. Dia akan turun macam ni, dia akan turun, dia akan main balik dengan zone yang kat sini sebelum dia buat penurunan. So dekat sini selalunya dia akan buat zone. So seperti ini. Okay, so dia akan membuat drop base drop, dan di sini dia akan buat. Okay, itu jangkaan saya lah. Okay, apa-apa kita kena perhatikan price action jugalah. Okay, itu apa yang saya nampak dahulu. Sebab kalau kita tengok weekly, dia masih kuat. Sebab saya nampak ada zone satu weekly dekat sini. So kemungkinan dia akan naik kejap ke H4, dia akan turun. Okay, itu jangkaan saya lah untuk pada NZD USD. Okay, so kita boleh fokus pada long dahulu untuk H4. Okay, GJ, siapa yang follow saya punya trading view, memang dia dah masuk scalping pada H1 daripada sini sampai ke sini, anggaran dalam 300 pip juga. Okay, menarik. Sebab apa? Sebab dia dah breakout kat sini, so saya masuk kat sini. Okay, setakat ni GJ saya masih perhatikan di zone yang tersebut dekat sini. Sebab sekarang ni dia paling tinggi sekarang ni dekat 52 week high. So bermakna dia main dekat sini. Jika dia breakout 52 week high ni, dia akan terus pergi naik, dan dia akan masuk ke zone ni balik, dan dia akan pergi naik. Jika dia tak break pada 52 week high dan dia akan break ke trend line yang ini, so bermakna dia akan buat penurunan. Okay, tu kita kena perhatikan lah apa yang dia buat dulu. So jangkaan saya masih saya akan perhatikan dulu GJ ni. Jika dia naik, sebab dia buat breakout, dia akan dapat satu zone baru di sini untuk dia buat pullback. Okay, tu apa yang saya nampak lah. Tapi apa-apa kita kena tunggu price action dulu, tengok apa yang dia buat dekat di sini lah. Sekarang ni dia buat satu doji untuk daily. So kita perhatikan dekat trendline dia dulu, sama ada dia pecah ataupun dia pecah atas. Okay, GJ ni kita boleh perhatikan siapa nak masuk ke apa nanti, tengoklah saya punya trading view, saya akan share lah kat sana. Okay, GA saya target pun memang dah short position. So GA ni still proceed dengan short position. Saya target sampai sini, sampai dekat area support bawah ni di daily. So kemungkinan saya dia akan main balik dengan base ni sebelum dia buat turun, ataupun dia akan buat penurunan. Okay, dia dah masuk sharp entry di sini, agak cantik punya. Saya pun dah masuk sebenarnya pun.
Okay, saya tengah hold. Okay, itu saja saya nak ni ulas untuk forex. Okay, ini nanti saya akan buat satu video untuk berkenaan dengan cryptocurrency. Cryptocurrency pun saya dah share, tapi saya rasa saya nak buat satu lagi video lain lah. Ini pun agak menarik. Saya perhatikan waiting record daily. Saya takkan ulas benda ni. Saya akan buat video lagi satu untuk berkenaan dengan cryptocurrency. So saya akan buat segala crypto punya coin Okay, saya ulas sekali lagi komoditi lah untuk oil ni. Okay, apa saya perasan oil ni, siapa berani hold, insyaAllah lah saya memang bersalah ganjaran dia. Okay, sini siapa yang apa yang saya nampak lah dekat di oil. Dia buat kenaikan, dia turun, dia maintain, dan saya rasa dia akan sambung sampai ke atas ni. Ni apa saya betul-betul saya nampak ni. Jika dia buat kenaikan ni sampai 130 ni agak besar, 5,358 pips. Kalau kita masuk lot satu, kita boleh dapat dalam 5,000 USD kita hold lah. Okay, so sebabnya sejangka tu sebab dari satu dia ada zone monthly zone kat sini. Cantik monthly zone sini ni, monthly zone ni cantik monthly zone. Sebab tu saya perhatikan, saya jangka dia akan naik sampai ke atas ni. So sekarang ni kalau ikutkan monthly, dia macam dah bagi BMS. Nampak BMS dah bagi BMS. So kat sini agak cantik kalau kita nak masuk. Cuma oil ni agak besar. Kalau kita nak masuk sini, kalau target zone sini pun dah 590, anggaran 600 lah, 600 pip, maknanya $600. So kalau kita masuk satu lot, okay, sejangka saya kalau nak cari pun saya kena cari yang lower time frame paling besar pun H4 sajalah. Tak berani saya nak ambil daily sebab daily agak besar. Sejangkaan saya untuk H4 ni, zone H4 saya tak nampak clear lah. Ni tak boleh. Kemungkinan saya zone H4 kat sini. Okay, sama ada dia main balik dengan zone ni ataupun dia terus buat naik. Jika dia breakout sini, memang saya akan terus masuk. Saya akan hold. Saya akan perhatikan. Okay, kita perhatikan oil ni. Okay. Oh, lupa, kita tak buat recap lah kan. Selalu saya akan buat recap. Okay, kita buat recap sikit untuk minggu ni punya. Sebab saya lupa, saya tak buat recap tadi. Okay, kita buat recap dulu. Okay, first kali kita tengok ni saya tekan ni untuk crypto. Okay, ni apa yang kita planning lah untuk minggu ni. Kita saya target hari tu buy. So bila kita tekan, dia akan tahu lah. Okay, dia dah menurun. Sama juga kita tengok daripada minggu lepas, tarik yang berlaku daripada 15. Okay, kita ambil 15 hari bulan. Okay, ni pada 15 Januari 15. Okay, ni adalah stop. Okay, you can. Ni sejangkakan 15 hari tu. So dia dah masuk. Nampak tak? Sejangkakan kan. News for this night, target long and standby for short opportunity at daily. Ni masa tak silap saya ada news CPI, tak silap saya. So saya target CPI untuk long dan akan teruskan dengan zone yang daily. Kita tengok dia telah buat penurunan. Okay, agak cantik. Kita tengok USD MSN. Ini siapa masuk hari tu memang ngam lah, memang cantik. Saya memang target kat zone ni, memang cantik dekat zone daily ni, memang cantik. So apa tengok apa dia buat,
Dia hit kita punya TP, guys. Dia hit dan dia buat penurunan balik. Asalkan kita dapat lah anggaran dalam 268 pips. Okay, rezeki. Okay, stop. Okay, ini adalah goal. Okay, ni tu saya target zone ni, tapi dia tak react swap. Tapi saya tunggu precision. Dia tak buat precision. Dia buat BMS kat sini, tapi dia hit saya punya stop loss. So sini saya hit. Dia tak ikut tadi bilang kita. Tak apa. Okay, UCHEF ni saya recap sikit. Saya jangka UCHEF ni dia bermain dekat dalam zone di sini dulu sebelum buat penurunan, dan dia akan buat kenaikan. Okay, so sekarang ni dia main dalam zone. Kita tengok dalam minggu ni sebelum buat penurunan. Okay, saya target UCHEF. Itulah saya apa yang target. Okay, itu saja untuk minggu ni. So segala yang apa yang saya punya trading plan sekejap lagi tu, yang kita discuss tu, saya akan post di dalam ni. So apa-apa kita boleh tengok. Lagi satu, boleh tengok follow saya dekat Telegram ataupun dekat X channel. Saya akan post di dua tempat ni lah jika tak nak follow saya di Trading View. Okay, saya akan post dua, Telegram satu dan di X, iaitu Twitter. Okay guys, thank you for this week. Kita perhatikan. Okay, semoga ada sinar pada minggu ini. Thank you.